Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu teori yang ada di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran Tuan Puan pada majlis ini pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisah mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teori behaviors dalam pendidikan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serakap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Teori behaviors banyak manfaat, mari bincangkan baik buruknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di dalam talian ini, ahli panel yang pertama Yang Amat Berhormat Dr. Fatih Syuhadah dari Ketua Jabatan Fakulti Pendidikan dari Universiti Utara Malaysia. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua, cantik dan bergaya Yang Berhormat Puan Aisyatul Sofia, pensyarah psikologi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang saya ucapkan. Dan panel jemputan khas kita Yang Amat Berhormat Profesor Dr. Nur Elin Najwa, Dekan Fakulti Pendidikan UNIMAS. Selamat datang saya ucapkan. Dan akhir sekali, panel yang tidak asing lagi iaitu pensyarah pakar dalam bidang psikologi iaitu Yang Berhormat Puan Nur Fatih Aisyah, pensyarah psikologi dari Universiti Putra Malaysia. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah memasuki era globalisasi moden di mana pendidikan di kebanyakan sekolah lebih sering mendalami tentang berbagai teori tanpa mengajarkan aplikasi dalam sehari-hari kepada kanak-kanak. Pendidikan yang seperti itu membuat kanak-kanak cepat lupa dengan apa yang telah kanak-kanak itu pelajari kerana kanak-kanak hanya mengikuti apa yang guru ajarkan dalam bidang pendidikan. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh teori dalam pendidikan. Apakah itu sebenarnya teori behavior? Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita iaitu Yang Amat Berhormat Dr. Fatih Syuhadah. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teori behaviors? Baik, terima kasih kepada moderator saudari Syafiqah Alia di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, teori behaviorisme ini merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia dapat dilihat atau diukur dengan memberi fokus terhadap tingkah laku yang baru yang diulang sehingga menjadi tingkah laku lazim. Teori behaviorisme ini berlaku apabila pembelajaran perubahan tingkah laku hasil daripada peneguhan dan maklum balas serta pengajaran. Dalam teori ini ada beberapa tokoh yang agak popular, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah teori Bruce Frederick Skinner, iaitu tokoh teori behaviorisme yang boleh kita gunakan pada zaman kini. Dikenali sebagai teori tingkah laku yang amat mengutamakan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu, khususnya kemahiran fizikal. Mereka menganggap pembelajaran ialah perubahan yang berlaku pada tingkah laku manusia yang berasaskan situasi tertentu. Dalam hal ini, kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa melandaskan teori pelaziman operan. Pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan setiap kali kanak-kanak tu ingin belajar, dan memberi ganjaran atau kanak-kanak tu dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar. Maknanya di sini apa yang ingin saya sampaikan ialah
Apabila seseorang kanak-kanak itu melakukan sesuatu aktiviti seharian, kita sebagai ibu bapa sangat penting untuk memberi kata-kata yang membuatkan kanak-kanak itu berasa dihargai, dihormati dan disayangi. Sebab apa? Apabila kita menyuruh dia, sebagai contoh, dia buat kerja sekolah, maknanya untuk dia nak berterusan buat kerja dengan memberi pujian dengan kata-kata semangat. Okay. Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu, pelakuan bahasa yang betul dan untuk kita membuatkan dia berjaya. Okay. Antara ganjaran yang diberikan adalah seperti pujian, kita cakap okey pandai, kita beri senyuman, kita tepuk tangan. Apabila dia buat sesuatu perkara itu, maknanya dia akan berterusan secara positif. So sebagai ibu bapa, kita perlulah beri galakan untuk dia rasa disayangi dan dihargai. Okey, di samping itu, peneguhan boleh bersifat positif, negatif dan dendaan serta prinsip primat dan pelupusan. Okay, itu ialah itu ialah poin yang paling utama dalam teori Skinner. Okey, maka terbentuknya hasil belajar atas dasar ada reaksi yang ditunjukkan kepada kanak-kanak. Okey, pembelajaran hanya bermula apabila wujudnya tindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang diberi. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi ekstrinsik yang sesuai, sama ada peneguhan positif ataupun negatif. Okey, sementara pembelajaran dikatakan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan. Okey, sebagai contoh, ibu di rumah menyuruh anaknya membuat kerja rumah, sebagai contoh menyedai kain, mencuci pinggan, lipat kain dan sebagainya. So apabila ibu tu memberi peneguhan negatif, maka apa yang sampai kepada anak-anak ialah mindset yang perasaan yang dia tidak suka ataupun dia dendam ataupun dia marah. Okey, bila bila ibu bapa dia kata dia memberi peneguhan negatif, sebagai contoh, kalau tak buat kerja ni semua, maka ibu ambil telefon, ibu tak bagi awak keluar, ibu tak bagi awak itu ini. Okey, so mindset mereka akan fikir macam, oh kalau aku tak buat ni, maksudnya ibu akan ambil telefon, ibu akan marah. Maknanya dia akan perasaan dendam. Maksudnya dia akan mindset dia akan fikir macam perkara yang negatif lah. Sama juga macam dendaan. Ibu bapa beri hukuman jika anak tidak melakukan apa yang disuruh. Maka kesan yang sama, iaitu perasaan marah, benci, tak suka, itu ialah peneguhan negatif. Okay, makanya behaviorisme ini merupakan satu pendekatan pemikiran yang menekankan peranan pengalaman dalam mengawal tingkah laku. Menurut ahli behaviorisme, proses penting yang mengawal tingkah laku ini adalah dipelajari. Kedua-duanya, iaitu negatif dan positif, memberi dorongan dan membangkitkan tingkah laku serta tingkah laku tertentu yang dibangkitkan daripada dorongan ini dipelajari melalui interaksi dalam persekitaran. Okay, antara matlamat yang utama pemikiran ini ialah untuk menentukan hukum-hukum ataupun prinsip yang mengawal pembelajaran. Okey, terima kasih kepada panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Okey, hadirin sekalian, sememangnya kita akui teori ini sangat berguna dalam membantu kehidupan seharian kita sebagai seorang kanak-kanak, termasuk kita sendiri. Malahan, teori ini sudah boleh dianggap sebagai satu kaedah bagi menerapkan sifat yang berterusan untuk kanak-kanak dalam membuat sesuatu perkara. Jadi, persoalan saya kepada Profesor Dr. Nur Ilia Najwa daripada Dekan Fakulti Pendidikan UNIMAS, siapakah yang perlu perhatikan teori ini dalam kehidupan seharian kanak-kanak dan bagaimanakah cara mengaplikasikannya untuk kanak-kanak? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Moderator. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan isu ini. Berbalik kepada soalan tadi, siapakah yang memainkan peranan untuk mempraktikkan teori ini adalah selain daripada para akademik, ibu bapa juga memainkan peranan. Selain daripada itu, guru juga dan penjaga juga memainkan peranan untuk mempraktikkan teori ini. Dan ini adalah kerana kanak-kanak ini tidak hanya di sekolah, mereka hanya akan ada di rumah dan bersama dengan penjaga. Disebabkan itu, penjaga dan ibu bapa sangat memerlukan teori ini untuk mempraktikkan kepada kanak-kanak. Dan bagaimana teori ini dipraktikkan
adalah seperti mana yang diterangkan oleh doktor sebentar tadi. Teori ni BFC ni mempunyai 5 komponen utama. Ada pengaruhan negatif dan positif seperti yang diterangkan oleh Dr. Fatih Syuhada tadi. Terusnya dia ada pengukuhan, selain daripada pengukuhan ada hukuman. Di mana hukuman itu mempunyai juga dua, terbahagi kepada dua, iaitu negatif dan positif. Ada hukuman yang lebih kepada rangsangan untuk menakutkan pelajar. Contohnya kalau hukuman tu lebih, yang positif lebih kepada berlari sekitar padang contohnya, ataupun tak boleh lambat, tak boleh balik awal, kena balik lambat. Itu antara positif lah. Kalau yang negatif tidak membenarkan kanak-kanak tu contohnya tidak membenarkan kanak-kanak tu menonton TV dalam jangka masa yang lama disebabkan apa yang dia buat. Contoh kalau kanak-kanak tu dia nak menonton TV, so dia kena bertingkah laku baik. Terusnya kita terangkan kepada prinsip primak. Prinsip primak ni lebih kepada pengukuhan tingkah laku tersebut. Contohnya dia lebih kepada grammar rules. Grammar rules ni macam buat benda yang kita tak suka dulu untuk dapatkan kita benda yang kita nak. Contohnya macam kena buat latihan matematik dulu untuk bermain komputer. Tapi kena jaga masa jugalah. So anak-anak ni dia akan dia sudah diberi input, dia sudah diberi apa orang cakap ya? Dia sudah diberi mindset dia dah sudah di-set upkan dengan kalau nak main komputer kena buat kerja matematik dulu. Macam tu. Macam kita dulu tu nak pergi bermain kena siapkan homework dulu. Betul tak? Okey. Terusnya pelupusan. Pelupusan ni dia menjadi lemah kalau tak ada peneguhan. Contohnya macam kalau dalam peraturan kan. Contohnya di sekolah, bila cikgu dah cakap pukul 7 kena masuk, kena sampai pukul 7 ke pukul 8 kena sampai sekolah kan. So bila kanak-kanak ni lambat, dia tahu dia akan didenda. Tapi apabila one day tu cikgu tu macam tak apalah, rules ni kita boleh longgarkan sikit. So pada kanak-kanak ni dia akan dah set mind macam tak apalah, sebelum ni dah pernah dah jadi macam ni tapi cikgu bagi longgar. Kali ni mungkin boleh longgar lagi sekali. So sebagai ibu bapa, penjaga, guru kena kalau dah buat rules tu kena tak boleh longgarkan, kena stick on that rules. Tak boleh nak longgarkan sebab kita nak train kanak-kanak ni lebih kepada berdisiplin untuk menjaga mindset dia orang teratur. Buat ni kesalahan dia apa benda. Kalau dia buat ni bila dah salah, denda dia apa? Hukuman dia ke mana? Macam tu. Okey, terima kasih kepada panel kedua kita. Okey, berdasarkan penerangan tadi dapat kita lihat di sini bahawa ibu bapa, guru serta penjaga adalah orang yang sangat penting dalam memperhatikan teori ini dalam kehidupan kanak-kanak. Okey, pada pandangan Puan Arsyatul Sofia sebagai orang lama dalam bidang pendidikan, pada umur berapakah teori ini sesuai diterapkan? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Okey, berbalik kepada soalan yang telah ditujukan kepada saya iaitu pada umur berapakah teori behavioris sesuai diterapkan? Pertamanya, penggunaan sesebuah teori ini adalah mengikut fungsinya ataupun kesesuaian dan bukannya umur seseorang kanak-kanak. Jika ibu bapa atau seorang pendidik mahu menerapkan sesebuah teori, ia haruslah dilihat sama ada teori itu sesuai ataupun tidak kepada kanak-kanak itu sendiri. Sesetengah teori digunakan sejak kanak-kanak masih dalam kandungan lagi, masih dalam bayi lagi. Contohnya teori Jean Piaget. Membaca buku cerita mampu merangsang perkembangan bayi dalam kandungan ibu. Tetapi hari ini kita akan fokuskan pada teori behaviours lah. Teori behaviours ni boleh dipraktikkan sejak kecil lagi. Dia lagi bagus, lagi kecil kita start lagi baguslah penerapan teori tu. Ibu bapa boleh menerapkan teori ini semasa kanak-kanak mula belajar berjalan lagi. Contohnya ibu bapa memberi kata sokongan atau pujian semasa kanak-kanak mula ingin berdiri untuk belajar berjalan.
Semasa berdiri, ibu bapa boleh mengawasi setiap pergerakan kanak-kanak itu dan memberikan kata pujian. Contohnya, wah, adik dah pandai berdiri. Macam, anak pandainya anak mama. Macam tu. Kata-kata sokongan semasa belajar berjalan tu juga mampu membantu memberikan rangsangan kepada kanak-kanak. Selain itu, teori behaviors ini juga sesuai diterapkan dalam aktiviti seharian kanak-kanak, iaitu memberikan ganjaran setelah membuat sesuatu yang perlakuan yang baguslah yang telah ditunjukkan. Kesannya perlakuan itu akan diulangi dan akan diperkuatkan lagi. Contohnya, ibu mendidik anak mereka mencuci pinggan selepas makan dan akan memberikan makanan ke ataupun gula ke ataupun duit shilling untuk disimpan dalam tabung tabung simpanan kanak-kanak itu sendiri. Dengan ini mencuci pinggan tu akan menjadi habit mereka, kebiasaan mereka tanpa perlu disuruh lagi. Dengan itu kanak-kanak akan lebih berdikari lah, lebih tahu macam mana nak buat kerja-kerja yang senang je tanpa disuruh oleh ibu bapa. Okey, terima kasih kepada Puan Aisyatul Sofia atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Okey, seperti kita semua sedia maklum, teori behavioris ni juga sesuai diterapkan dalam aktiviti seharian kanak-kanak, iaitu memberikan ganjaran setelah sesuatu perlakuan itu ditunjukkan. Kesannya, perlakuan itu diulangi dan akan diperkuatkan lagi menjadi rutin kanak-kanak. Okey, persoalannya di sini, apakah faedah dan kesan teori behaviorisme? Adakah ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan positif? Saya tujukan soalan ini kepada panel keempat kita, iaitu Puan Nurfati Aisyah. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Balik kepada soalan yang ditujukan, faedah dan kesan teori ini ia terbahagi kepada dua, iaitu pendugahan dan hukuman. Perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Menurut Rachlin 1991, pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Dari segi pendugahan ini, ia terdapat dua jenis, iaitu positif dan negatif. Untuk pendugahan positif ini, ia memberikan satu ganjaran setelah perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Contohnya dalam bilik darjah, pendugahan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi untuk dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah seperti memberikan kata-kata pujian selepas belajar, melakukan suatu kerja atau menjawab soalan, memberikan senyuman, menepuk bahu pelajar, memberi hadiah dan sebagainya. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja bermutu tinggi. Peneguhan yang diberikan juga mestilah jelas dan bersistematik. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan seperti senyuman ataupun ikhlas dalam memberi pujian terhadap pelajar-pelajar tersebut. Untuk peneguhan negatif pula, ialah rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contohnya, macam seorang ayah memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya. Oleh itu, kerana jemu dengan leteran bapanya, maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. Tindakan anak dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini. Yang tidak diingini contohnya macam tak nak kena marah lagi dengan ayah dia terus buat kerja sekolah. Selain daripada itu, peneguhan positif dan negatif ini terdapat juga aspek dendaan. Dendaan ini adalah salah satu proses atau tata cara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya, dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Dendaan ini juga terbahagi kepada dua, iaitu pertama, dendaan persembahan atau dendaan penyikiran. Bagi dendaan persembahan ini berlaku apabila sesuatu rangsangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku pelajar tersebut. Dendaan bentuk ini tidak melibatkan fizikal tetapi dapat menakutkan pelajar. Contohnya,
macam Puan Yuying tadi, contoh seperti larian padang, macam guru bagi kerja tambahan atau sebagainya lah, macam bayar lambat, macam tu kan. Contohnya ibu bapa tidak memberikan mereka menonton televisyen juga adalah satu tindakan penyingkiran. Ianya berkaitan dengan penyingkiran rangsangan. Teori ini juga terdapat prinsip Primack. Konsep yang utama teori Primack ialah mengangaikan aktiviti yang kurang diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Prinsip Primack ini juga dikenali sebagai Grandma Rules yang berasaskan kenyataan kamu boleh keluar bermain selepas kamu habiskan makan makanan sayur ataupun kamu boleh bermain dengan kawan-kawan kamu selepas kamu selesaikan kerja sekolah. Sebagai guru dan ibu bapa, kita juga boleh menyelang-selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah ataupun di rumah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Contohnya selepas mengakhiri pembelajaran matematik ataupun pembelajaran bahasa, kita boleh memberi kanak-kanak tu masa untuk bermain dengan kawan-kawan ataupun bermain dengan dirinya sendiri seperti video game atau gadget. Sekian. Itu saja. Jawapan yang sangat mantap yang telah diberikan oleh panel keempat kita. Namun, begitu pastinya penggunaan teori ini ada batasannya, kan? Terutama di dalam bidang pendidikan kita untuk anak-anak. Okey, adakah perkara yang dibincangkan tadi valid pada masa sekarang? Bagaimana Dr. Nur Ilin Najwa melihat keadaan ini? Valid atau tidak ya? Valid atau tak valid lah, macam ada tarik lupa dah. Okey, teori ni seperti mana yang kita tahu, teori behavior ni adalah teori tingkah laku. Dan valid ataupun tidak, dia dihasilkan kerana tingkah laku seseorang. So, dia masih boleh digunakan sehingga pada masa akan datang juga dia boleh. Sebab manusia setiap masih bertingkah laku kan, setiap manusia tu ada tingkah laku masing-masing. Jadi, teori behavior ni boleh dijadikan rujukan bukan hanya pada masa kini, tapi pada masa akan datang juga boleh dijadikan rujukan. Penting untuk kita faham dengan jelas teori ni kerana teori ni dikeluarkan berdasarkan kajian bagaimana tingkah laku manusia itu terbentuk melalui apa, terutama pada era pemodenan ni. Cabaran untuk mendidik anak-anak, orang cakap kalau kita cikgu yang kita didik tu anak-anak bangsa kita kan. Jadi penting untuk kita belajar dan mempraktikkan teori-teori ni semasa kita mengajar. Sebab dia lebih kepada teori tingkah laku. Setiap manusia kan ada tingkah laku dia sendiri dan cabaran di luar sana biasanya macam zaman sekarang kita tahulah cabaran dia lebih kepada gadget ataupun social bahaya sosial di luar sana pun kita sedia maklum berita dan di social media di mana-mana saja kita boleh baca tentang terdedahnya anak-anak kita kepada perkara-perkara yang negatif. Jadi valid ataupun tidak masih valid dan dalam macam yang sebelum-sebelum ni panel-panel kita bercakap tadi, kita meletakkan jadual. Carangan saya adalah meletakkan jadual. Contohnya kalau dia nak bermain pada pukul berapa, kita tetapkan sebelum tu dia kena aktiviti apa. Pastikan anak-anak ni dia siap dulu homework dia ataupun tugasan-tugasan yang perlu dia siapkan sebelum dia pergi bermain. Kita tak boleh nak menghalang pertumbuhan dia untuk bersosial dengan rakan-rakan sebaya dia ataupun kita terlalu mengongkong dia untuk belajar ataupun bertingkah laku baik. Tidak, kita tidak mampu untuk begitu sebab tu wujudnya 5 komponen itu. Ada hukuman supaya dia menjalani kehidupan dia seperti biasa sebab tingkah laku ni semua mempunyai tingkah laku masing-masing. Okey, Bagus jawapan yang panas. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Ilin Najwa atas penjelasannya sebentar tadi.
Okey, jadi kita berada pada soalan terakhir ataupun rumusan lah. Saya ingin mendengar daripada panel jemputan kita juga. Saya ingin berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teori behavior ni di dalam pendidikan di negara kita untuk kanak-kanak. Silakan. Okey. Rumusan Okey, begini. Teori tingkah laku ni ada juga teori sebab kita memfokuskan behavior. Seperti mana yang kita tahu, teori dalam psikologi bukan hanya teori ni je yang ada. Dia ada teori yang boleh digunakan macam Puan Sofia tadi bercakap, dia ada teori yang boleh digunakan daripada bayi atau macam membaca buku cerita, memberikan rangsangan kan. So pada pendapat saya untuk rumusan ni, teori ni adalah teori yang lebih kepada untuk memberi jiwa kanak-kanak, memberi emosi kepada kanak-kanak untuk bertingkah laku sebagaimana dia kanak-kanak. Contoh macam bila dia buat kerja yang bagus, kita berikan pujian. Bila dia buat salah, kita akan kenakan hukuman. Memberi pujian ni, contoh macam memberi pujian macam yang panel-panel kita cakap tadi, untuk menggalakkan self-esteem dia, keyakinan diri dia. So kalau kita tengok pada kanak-kanak, bila kita mengajarkan contohnya, bila kita memuji dia, oh bagus, kerja ni bagus, boleh buat lagi lepas ni. Dia seronok, dia rasa macam, oh I can do this, macam tu. Kalau bila dia buat salah, kita tak boleh nak cakap, tak boleh buat macam tu, jangan. Tak, kita kena macam, kalau dalam pendidikan, jangan tu untuk kanak-kanak tak boleh lah, kita jangan gunakan selalu lah. Macam kalau, jangan berlari. Contoh kalau kita guna untuk tadika kan, jangan lari. Mesti itu juga dia buat. Sebab apa yang kita cakap, itu lagi yang dia suka buat. Kita juga cakap, jalan perlahan, kalau lari nanti jatuh. Contohnya macam tu. So dia akan tahu bila dia lari nanti dia jatuh. Yang sakit tu pun dia. So teori ni adalah antara yang kita memupuk sikap tingkah laku yang baik kepada dia. So dia akan menjadi seorang yang teratur. Macam yang Puan Sofia bercakap tadi. Untuk menjadikan seseorang itu berguna, dia mula daripada kecil. Lagi kecil kita train dia, lagi banyak dia dia boleh dapat pada besar nanti. Seperti kalau tak silap saya, ada pepatah yang juga menyebutkan meletup bulu biar dari rebungnya. So kalau manfaat untuk menggunakan, dia banyak kelebihan. Teori behavior ni banyak kelebihan dia. Untuk guru pun ada kelebihan. Untuk ibu bapa juga ada kelebihan dia. Sebab kita nak tengok anak kita tak nak jadi parents yang hantar anak kat tadika. Then kita tak tahu apa-apa tentang anak kita. Pertumbuhan dia kita tak tahu, IQ dia macam mana. Emosi kanak-kanak tu penting. Sebab tu ada kes kalau kita tak dengar kanak-kanak ni bercakap atau bercerita atau meluahkan ekspresi dia punya perasaan, nanti dia sendiri yang ada depression. Kanak-kanak depression sepatutnya itu tidak layak, macam bukan umur mereka lah untuk mereka melalui fasa-fasa depression. Sebab mereka pasti kanak-kanak, mereka perlu enjoy. Di mana kita dulu pada waktu tu kita sangat enjoy dengan sama kanak-kanak kita kan. Tak apa-apa dah kita buat dulu. Kita tak nak, kita nak anak-anak kita lalui benda tu. Kita tak nak anak-anak kita depressed. Kita kena seringkan bertanya kepada anak-anak, how your school today? Ataupun kita tanya dia, kawan macam mana? Kita kenal kawan-kawan dia. Kanak-kanak ni dia suka bercerita, dia sangat suka bercerita. So, berikan ruang kepada mereka dan peluang kepada mereka untuk enjoy masa kanak-kanak mereka. Wah, sungguh bernas ya rumusan yang diberikan oleh Dr. Nuril Najwa. Okey. Jadi saya ingin mengakhiri. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburi kita, jadi sedikit rumusan yang kita dapat buat pada hari ini ialah teori behavior ni merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia yang dapat dilihat dan diukur dengan memberi fokus terhadap tingkah laku baru yang diulang sehingga menjadi tingkah laku lazim. Teori behavior ni juga mengatakan bahawa pembelajaran berlaku apabila perubahan tingkah laku hasil daripada penubuhan dan maklum balas serta pengajaran. Okey, baiklah sebelum saya mengundur ataupun kami mengundur diri, terimalah serakap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat
Hingga kita bertemu kata. Akhir kata, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.